Antara ahli yang terlibat dalam pergubalan ini ialah Lord Reid dari British atau UK dan beliau memegang jawatan sebagai pengerusi. Yang kedua, Sir Ivo Jennings dari UK. Tiga, Sir William Mackerel dari Australia. Keempat, B. Malik dari India. Yang kelima, Hakim Abdul Hamid dari Pakistan. Perlembagaan Malaysia dinamakan Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan asalnya digunakan untuk seluruh semenanjung Malaysia pada tahun 1957. Suruhanjaya Reid merangka draft perlembagaan berasaskan perkara iaitu yang pertama, sebuah kerajaan persekutuan yang kuat. Yang kedua, memelihara kedudukan dan keistimewaan orang Melayu. Dan yang ketiga, menjamin kedudukan sultan-sultan sebagai ketua negeri masing-masing. Yang keempat, melindungi kepentingan sah kaum bukan Melayu. Dan yang kelima, prinsip demokrasi dengan raja berperlembagaan. Perlembagaan Persekutuan kemudiannya diperluaskan di Sabah dan Sarawak selepas kedua-dua negeri itu menyertai Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Perlembagaan Persekutuan yang asal mengandungi 14 bahagian dengan 181 perkara. Pada tahun 1984, pindaan telah dibuat dengan menambah lagi satu bahagian dengan 2 perkara. Dengan pertambahan ini, ia menjadikan sebanyak 15 bahagian dengan 183 perkara. Selain itu, perlembagaan juga dikenali sebagai suatu kumpulan peraturan atau set undang-undang utama yang menentukan sistem kerajaan, pembahagian kuasa, peranan dan fungsi organisasi tertinggi negara, hak-hak rakyat dan pelbagai perkara lain. Konsep ketiga perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi negara. Perlembagaan persekutuan menjadi punca kepada semua undang-undang sama ada yang sedia ada atau yang bakal digubah. Semua undang-undang yang ada tidak boleh bertentangan dengan perlembagaan. Seterusnya, Parlimen mempunyai kuasa daripada perlembagaan dan mempunyai kuasa yang terhad dan tidak boleh membuat undang-undang bagi perkara-perkara yang berada di luar bidang kuasanya. Manakala Mahkamah mempunyai kuasa untuk membatalkan sesuatu undang-undang yang digubah oleh Parlimen jika undang-undang berkenaan berada di luar bidang kuasanya dan bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Walaupun Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara, baginda juga takluk kepada perlembagaan. Sembarang undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan akan terbatas setakat mana yang bercanggah sahaja. Akhir, tidak ada sebarang institusi di Malaysia yang boleh mengatasi kuasa dan kedudukan perlembagaan sebagai undang-undang tertinggi. Pindaan perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi namun masih boleh dipinda. Hal ini bermakna boleh dibuat pindaan demi kepentingan rakyat dan negara. Sungguh pun begitu, pindaan perlembagaan Malaysia tidak boleh dibuat sewenang-wenangnya. Perlembagaan Malaysia boleh dipinda melalui 4 cara seperti mana yang digariskan di bawah perkara 159 dan 161E. Cara perlembagaan persekutuan dipinda. Pertama, mendapat perogotan suara majoriti mudah ahli hadir majlis parlimen. Kedua, mendapat perogotan suara majoriti 2/3 ahli majlis parlimen. Ketiga, mendapat perogotan suara majoriti 2/3 ahli majlis parlimen dan mendapat perkenaan majlis raja-raja. Keempat, perkara yang menyentuh Sabah dan Sarawak memerlukan perogotan suara majoriti 2/3 ahli majlis parlimen dan persetujuan Yang di-Pertuan Negeri. Kelima, pindaan perlembagaan Malaysia juga boleh berlaku melalui perkara 150 iaitu melalui deklarasi darurat. Perlembagaan persekutuan juga mengandungi beberapa perkara yang tidak boleh dipersoalkan seperti agama Islam sebagai agama persekutuan, kedudukan istimewa Raja-Raja Melayu dan Bumi Putera di Sabah dan Sarawak, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan soal kerakyatan. Kaedah-kaedah dan syarat khas untuk meminda perlembagaan persekutuan iaitu sistem quorum. Dalam sistem berparlimen,
Sebuah dewan atau jawatankuasa boleh menetapkan bilangan kuorum untuk bersidang. Bilangan kuorum boleh ditafsirkan sebagai jumlah minima kehadiran ahli yang layak mengundi untuk mengadakan sesuatu persidangan. Kaedah-kaedah dan syarat-syarat khas untuk memilih perlembagaan persekutuan. Sistem kuorum. Dalam sistem berparlimen, sebuah dewan atau jawatankuasa boleh menetapkan bilangan kuorum untuk bersidang. Bilangan kuorum boleh ditafsirkan sebagai jumlah minima kehadiran ahli yang layak mengundi untuk mengadakan sesuatu persidangan. Bilangan kuorum ditetapkan oleh Dewan yang berkenaan. Bagi Parlimen Malaysia, kuasa ini diserahkan kepada Dewan berkenaan melalui Perkara 62 Perlembagaan Persekutuan. Apabila bilangan ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara hadir dalam persidangan kurang daripada kuorum, tindakan persidangan itu menjadi tidak sah secara prosedur kerana kurang atau tidak memenuhi kuorum. Isu yang telah saya sebutkan dulu untuk mewujudkan sebuah kementerian yang menjaga hal ehwal Sabah dan Sarawak. Datuk Maximus Yoniki Ongkili adalah menteri yang bertanggungjawab. Dan untuk itulah kita bersetuju supaya saya akan panggil lagi sekali, panggil beberapa kali mesyuarat yang akan membincangkan tentang masalah MA 63. Dan juga mungkin pindaan kepada perlembagaan yang perlu dibuat untuk menyempurnakan kehendak dan hajat orang-orang di Sabah dan Sarawak sebagaimana yang termaktub dalam perjanjian itu. Ini akan kita lakukan dengan segeranya. Pindaan yang memerlukan sokongan 2/3 ahli Majlis Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja. Yang pertama, hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Yang kedua, kepentingan kaum-kaum lain. Yang ketiga, hak dan kedaulatan Sultan-Sultan dan Majlis Raja-Raja. Yang keempat, hal ehwal Islam. Yang kelima, kedudukan dan penggunaan bahasa. Yang keenam, kewarganegaraan atau penentuan syarat-syarat kerajaan. Dan yang ketujuh, keistimewaan Parlimen. Pindaan yang memerlukan sokongan 2/3 majoriti ahli Majlis Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja. Yang pertama, hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Yang kedua, kepentingan kaum-kaum lain. Yang ketiga, hak dan kedaulatan Sultan-Sultan dan Majlis Raja-Raja. Yang keempat, hal ehwal Islam. Yang kelima, kedudukan dan penggunaan bahasa. Yang keenam, kewarganegaraan, iaitu penentuan syarat-syarat kerakyatan. Dan yang terakhir sekali, keistimewaan Parlimen. Pindaan yang terakhir ialah pindaan yang memerlukan 2/3 majoriti Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang pertama, bentuk sumpah dan ikrar. Yang kedua, syarat-syarat pelantikan senator. Dan yang ketiga, tanah simpanan Melayu, iaitu pindaan juga perlu mendapat sokongan 2/3 Dewan Undangan Negeri dan Parlimen. Dan yang terakhir sekali, persempadanan kawasan pilihan raya.